Hai, Assalamualaikum guys, selamat sejahtera. Welcome back to Zuku at Home. Untuk episod seterusnya, episod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Episod berapa Tak tahu. Okey, tak apa. Episod yang barulah. Okey, so sekarang ni kita dah sampai kat dataran Datuk Ismail Hassan. Kat sinilah kawasan kita untuk Zoo Camp. Kalau anda semua nak tahu, kalau nak tahu apa lebih lanjut pasal Zoo Camp, tengoklah video kita kat Zoo Camp tu. Kita ada release kan part 1 dan part 2. Kalau nak tahu lebih lanjut pasal tu, tengok video tu. Ataupun kalau nak meminat untuk Zoo Camp, email kami dekat education@zoonegara.malaysia.my. Itu saja untuk tentang Zoo Camp yang saya nak share kepada anda lah. Tapi sekarang ni kita nak fokuskan kepada kita punya Zuku at Home. Zuku at Home yang kita manakan fokuskan kepada memberikan maklumat tentang haiwan-haiwan yang kita nak fokuskan hari ini. Alright? Okay, so jom. Kita pun dah sedia. Jom guys. Untuk haiwan yang pertama ialah beruang hitam Asia ataupun Asiatic Black Bear. Antara fizikal bagi Asiatic Black Bear, ia memiliki badan yang berat, kaki tebal dan kuat serta tapak kaki yang lebar. Ia mempunyai ekor pendek dan tidak kelihatan di bawah bulu yang panjang dan kasar. Ia juga boleh berjalan dengan 2 kaki dan 4 kaki. Jangka hayat purata bagi Asiatic Black Bear ialah 15 hingga 20 tahun. Tempoh kehamilan adalah 7 hingga 8 bulan. Antara tingkah laku bagi Asiatic Black Bear, ia adalah haiwan diurnal dan tidur atas lubang pokok. Ia adalah perenang yang hebat dan pemanjat yang sangat cekap. Ia akan berhibernasi semasa musim sejuk. Asiatic Black Bear akan menjalani kehidupan sendirian dan hanya bersatu untuk tujuan mengawan. Apabila ia berhadapan dengan musuh, ia akan berdiri di atas 2 kaki belakang dan menampar musuh dengan tapak kaki hadapan ketika bertarung. Ia akan makan pada waktu malam dan tidur di dalam gua atau lubang di pokok pada waktu siang. Ia merupakan haiwan arboreal yang meluangkan banyak masa di dalam pokok. Ia mempunyai kuku yang kecil tetapi mampu mendaki dengan cekap dan menghabiskan waktu dengan berada di atas pokok yang sangat tinggi. Selalunya, ia boleh dijumpai di hutan lembap, di lereng gunung dan kawasan tumbuhan yang tebal. Asiatic Black Bear adalah haiwan omnivore. Ia memakan buah, beri, biji, kekacang, madu, rumput, invertebrata, ikan, burung, rodentia, mamalia kecil serta bangkai. Betina bagi Asiatic Black Bear akan melahirkan anak beruang di gua atau lubang pokok pada musim sejuk atau awal musim bunga. Anak beruang akan dilahirkan buta dan lemah, bergantung sepenuhnya pada ibu mereka. Anak beruang boleh bertinggal bersama ibu mereka selama 2 hingga 3 tahun. Beruang muda mampu membiak dari usia 3 hingga 4 tahun. Antara ancaman bagi Asiatic Black Bear, ia diburu untuk daging, organ dan hempedu untuk makanan, herba, perubatan tradisional dan kepercayaan. Fakta menarik bagi Asiatic Black Bear, ia merupakan saudara terdekat beruang hitam Amerika. Ia juga akan berkongsi habitat yang sama dengan panda gergasi dan ia juga memakan buluh. Cara untuk mengenal Asiatic Black Bear, ia mempunyai bentuk V atau sabit putih pada dada. Kajian menunjukkan bahawa beruang hitam mampu menunda penempelan di mana embrio terapung secara bebas dan dorman dalam rahim dalam satu tempoh tertentu. Antara fakta menarik bagi Asiatic Black Bear, ia memiliki vokal yang pelbagai termasuk bunyi dengus, merengek dan mengaum apabila cedera atau marah. Untuk haiwan kedua bagi Zuku at Home pada episod kali ini adalah beruang perang ataupun
Brown bear. Brown bear adalah spesies beruang kedua terbesar. Ia adalah beruang besar dengan bulu yang panjang dan tebal. Ia mempunyai bonggolan yang besar di atas bahunya. Ia mempunyai telinga yang kecil dan muka yang cengkung. Ia juga mempunyai bulu tebal yang berwarna dari hitam hingga coklat dan perak. Mempunyai kuku yang panjang dan tajam memudahkan untuk mencari makanan. Jangka hayat purata bagi brown bear adalah 20 hingga 30 tahun. Tempoh kehamilan adalah 5 hingga 8 bulan. Tingkah laku bagi brown bear, ia aktif pada bila-bila masa sepanjang hari. Walaupun ia bersaiz besar, beruang perang sangat pantas. Beruang perang tidak berhibernasi sepenuhnya, tetapi ia boleh terbangun pada bila-bila masa. Selalunya, ia akan hidup bersendirian kecuali untuk betina dan yang masih kecil. Ia akan mencari makanan pada waktu pagi dan petang serta berehat pada waktu siang. Cara beruang perang berkomunikasi antara satu sama lain melalui kesan cakar yang ditinggalkan pada pokok, bunyi dan bau. Ia boleh berdiri dan berjalan di atas kaki belakang mereka bagi menentukan lokasi sumber makanan atau mengenal pasti ancaman. Habitat beruang perang biasanya merupakan kawasan pinggiran sungai. Beruang ini hidup di sepanjang sungai, padang rumput dan hutan alpine. Ia adalah haiwan omnivore, memakan kacang, rumput, beri, buah, daun dan akar. Beruang juga akan makan serangga dan haiwan lain seperti tikus atau mus. Beruang perang betina matang pada usia sekitar 3 hingga 5 tahun. Ia akan melahirkan sepasang anak beruang semasa hibernasi di dalam sarang. Anak beruang boleh tinggal bersama ibu mereka sekurang-kurangnya 2 tahun dan ibu tersebut tidak akan berovulasi selama tempoh hingga 3 hingga 4 tahun. Anak beruang boleh tinggal bersama ibu mereka sekurang-kurangnya 2 tahun dan ibu tersebut tidak akan berovulasi selama tempoh 3 hingga 4 tahun. Antara ancaman bagi brown bear, ia akan diburu untuk bulu, daging dan pundi hempedu untuk perubatan tradisional. Ancamannya juga adalah pembalakan, perlombongan, pembinaan jalan raya dan pembangunan pertanian yang menyebabkan mereka kehilangan habitat. Beruang perang adalah haiwan kebangsaan Finland. Pada zaman dahulu, haiwan ini melambangkan simbol kekuatan, kuasa atau cinta. Ia mempunyai kira-kira 42 batang gigi termasuk gigi taring yang besar digunakan untuk mengoyak daging dan kulit. Sebelum ia berhibernasi, beruang perang akan memakan kira-kira 90 paun makanan sehari. Ia mempunyai deria bau yang terbaik di alam haiwan. Mampu menghidung mangsa atau makanan dari jarak beberapa batu. Ia juga mempunyai penglihatan yang sangat baik, membantu mereka mengenal pasti buah yang sudah ranum. Beruang perang sangat pintar menggunakan alat dalam kehidupan seharian mereka untuk memburu dan bermain serta mempunyai kemahiran navigasi yang sangat baik. Untuk haiwan yang terakhir bagi episod kali ini adalah beruang matahari ataupun Malayan sun bear. Malayan sun bear adalah spesies beruang yang terkecil. Ia mempunyai kaki yang besar dan telapak kaki telanjang memudahkan untuk memanjat pokok. Ia mempunyai bentuk sabit berwarna putih atau kekuningan pada dada. Ia mempunyai lidah yang mencecah sehingga 10 inci panjang. Ia mempunyai telinga yang kecil, bulu berwarna hitam berukuran kurang 0.5 inci yang berfungsi sebagai penghadang air, lumpur dan benda asing. Ia juga memiliki tubuh yang tegap, berotot
telinga kecil dan muncung pendek sehingga ia digelar beruang anjing. Tingkah laku bagi Melayan Sun Bear, ia haiwan yang bersendirian kecuali betina dan anak beruang. Ia merupakan haiwan arboreal yang meluangkan banyak masa di atas pokok. Melayan Sun Bear tidak berhibernasi tetapi membina sarang untuk tidur di atas pokok. Ia aktif pada waktu malam dan merupakan pemanjat yang cekap dan tangkas. Ia akan tidur dan berjemur di atas pokok berketinggian di antara 2 hingga 7 meter. Ia tidak mempunyai deria penglihatan yang baik tetapi mempunyai deria bau yang baik. Ia boleh dijumpai di hutan tropika Asia Tenggara termasuk hutan hujan mala hijau, hutan gunung dan habitat paya. Ia adalah haiwan omnivore, memakan buah-buahan, serangga, larva, tikus kecil, cicak, burung, cacing tanah, sayuran hijau dan juga madu lebah. Beruang muda akan menjadi matang apabila mereka berusia 3 hingga 4 tahun. Anak beruang dilahirkan buta dan lemah. Ia juga akan bergantung sepenuhnya pada ibu mereka. Anak beruang boleh tinggal bersama ibu mereka selama 2 tahun atau lebih selepas kelahiran. Beruang matahari boleh mengawan pada bila-bila masa sepanjang tahun. Beruang matahari jantan dan betina akan tinggal bersama-sama sambil menjaga anak-anak mereka. Ancaman bagi Melayan Sun Bear, ia diburu kerana hempedu dan bahagian badan lain untuk perubatan tradisional, pembangunan ladang dan pembalakan haram yang menyebabkan mereka kehilangan habitat. Beruang matahari betina kadang-kadang dibunuh dan anak-anak beruang mereka ditangkap sebagai haiwan peliharaan. Melayan Sun Bear adalah spesies beruang paling jarang ditemui selepas panda gergasi. Ia mempunyai telinga yang lebih kecil dan bulat daripada beruang-beruang lain. Ia juga memiliki bulu yang pendek untuk menyejukkan badan mereka dalam hutan yang panas. Semasa mengawan, beruang matahari akan menunjukkan tingkah laku seperti berpelukan dan menggeser kepala dengan pasangannya. Ia diberi nama beruang matahari kerana mempunyai tanda berbentuk sabit berwarna putih atau kekuningan pada dada. Dipercayai kelihatan seperti matahari terbit atau terbenam. Ia juga digelar sebagai beruang madu kerana ia boleh memanjangkan lidah sebanyak 20 hingga 25 cm untuk mengekstrak madu. Okay guys, so sekarang ni pun kita dah sampai ke akhir segmen kita untuk episod kali ini. Saya bersama Moschino hendak berterima kasih kepada semua yang telah menonton video Zuko at Home semua. Kalau anda nak tengok juga kerenah si Moschino ni pun boleh tengok juga ke episod kita pada hari tu. Hari tu kita pun ada release juga bersama Moschino dan juga bersama Wallaby kat sini lah. Right? Okay, so itu saja. Tapi juga jangan lupa untuk semua follow semua social media kita, Facebook dan juga Instagram, dan juga TikTok. Okay, TikTok kita punya official, ada social media kita yang telah pun baru juga kita ada, right? And then jangan lupa subscribe, like, share dan subscribe pasal kita punya video episode kali ini. And then kita nak berterima kasih kepada semua juga. Okay, again, so jumpa ada lagi pada episod seterusnya. Bye bye, Moschino.